Mesyuarat Jemaah Menteri semalam bersetuju menubuhkan pasukan khas jihad tangani inflasi bagi membantu keluarga Malaysia menghadapi cabaran peningkatan kos sara hidup. Pasukan khas ini berperanan untuk mengumpulkan semua maklumat daripada kementerian, agensi dan orang ramai bagi merangka strategi serta mengkoordinasi tindakan menyelesaikan isu-isu berkaitan inflasi, khususnya mengawal kenaikan harga barang dengan lebih efisien dan berkesan. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, pasukan khas ini akan berfungsi sebagaimana pasukan menguruskan pandemik COVID-19 dengan mengadakan mesyuarat sebanyak 2 kali seminggu, iaitu pada Isnin dan Khamis. Sidang media akan diadakan selepas setiap mesyuarat berlangsung bagi memberi penjelasan kepada isu-isu yang dibangkitkan oleh keluarga Malaysia. Langkah ini diambil ekoran cabaran peningkatan kos sara hidup akibat daripada perubahan iklim dan ketidaktentuan geopolitik termasuk konflik antara Rusia dan Ukraine yang dijangka berlarutan sehingga memberi kesan kepada pasaran komoditi makanan serta bahan api. Bersama secara lebih padu lagi. Pasukan khas jihad tangani inflasi ini akan dipengerusikan oleh Tan Sri Anwar Musa, Menteri Komunikasi dan Multimedia, dan ia dianggotai oleh Tengku Datuk Seri Utama Zafrul Tengku Abdul Aziz, Menteri Kewangan, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi, Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Seri Mustafa Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, dan Tan Sri Muhammad Zuki Ali, Ketua Setiausaha Negara. Pegawai khusus di setiap kementerian akan dilantik sebagai pegawai rujukan untuk memberi maklum balas segera kepada pasukan khas yang diurus setiakan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP. Hari ini Tan Sri Anwar Musa telah mengadakan sidang media pertama pasukan petugas khas jihad inflasi. Bolehlah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada semua rakan-rakan media yang menunggu sehingga selesainya mesyuarat bilangan yang pertama pasukan khas untuk menangani inflasi yang saya fungsikan sebentar tadi, berikutan daripada keputusan Tuan Menteri untuk menubuhkan satu pasukan bagi kementerian-kementerian dan pihak-pihak terbabit dapat bekerjasama secara lebih padu lagi bagi memastikan kita menangani segala aspek yang berkaitan dengan inflasi, khususnya cabaran-cabaran yang terkait dengan kenaikan harga barangan dan sebagainya. Saya ingin menjelaskan bahawa mesyuarat Jemaah Menteri telah berbincang panjang lebar banyak kali dan memberikan perhatian yang sangat serius kepada impak yang dihadapi oleh rakyat berikutan daripada kenaikan harga barangan, kenaikan kos sara hidup yang selanjutnya membawa kepada kesan-kesan inflasi, kerana petunjuk-petunjuk telah dengan jelasnya menunjukkan secara global peningkatan inflasi sedang berlaku di seluruh dunia, malah di sesetengah negara baik di rantau ASEAN dan juga di negara-negara yang lebih maju di Eropah. Kadar kenaikan inflasi sudah pun mencecah double digit. Dalam keadaan sebegini, kita bersyukur kerana di negara kita Malaysia, kita mempunyai kadar inflasi antara yang paling rendah, iaitu pada kadar kira-kira 2.8% terendah di kalangan negara ASEAN dan sangat rendah berbanding dengan negara-negara maju. Mungkin ramai yang tidak menyedari
keadaan ini adalah kerana komitmen kerajaan menggunakan pendekatan mengawal kenaikan harga terutamanya bagi barang-barang keperluan dengan kerajaan membayar subsidi yang tertentu. Dalam sidang Parlimen pada tahun lalu, Parlimen telah meluluskan anggaran belanjawan bagi pembiayaan pelbagai bentuk subsidi untuk tahun 2022 hanya kira-kira 33 bilion sahaja. Berasaskan kepada kenaikan pelbagai barangan, terutama sekali kenaikan harga petrol dan lain-lainnya, Kementerian Kewangan mengunjurkan keperluan sebenar pada tahun 2022 tahun ini akan mencecah lebih daripada 70 bilion. Ini bermakna kerajaan mengekalkan dasar untuk terus memberikan subsidi kepada barangan-barangan yang tertentu bagi memastikan rakyat tidak terlalu terkesan dengan suasana inflasi yang sedang berlaku dan mengekalkan negara kita pada tahap inflasi yang rendah. Komitmen kerajaan ini telah dizahirkan beberapa kali melalui beberapa pengumuman yang telah dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan sekali lagi penubuhan jawatan kuasa ini adalah sebagai satu lagi tanda komitmen Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan kerajaan untuk memastikan kadar inflasi negara kekal rendah, pendekatan memberikan subsidi bagi barangan-barangan yang tertentu akan bukan saja dikekalkan, malah kerajaan sanggup membuat bayaran yang lebih tinggi. Jawatan kuasa ini, tugas yang utama adalah untuk bekerja sepasukan di antara agensi-agensi yang berbabit. Dia tidak terhad kepada kementerian-kementerian yang para menterinya telah diumumkan sebagai ahli-ahli kepada jawatan kuasa ini. Kementerian-kementerian lain dan Yang Berhormat menteri-menteri lain akan diundang untuk turut menyertai apabila ada perkara-perkara yang terkait dengan kementerian-kementerian berkenaan. Malah beberapa agensi diputuskan untuk turut menyertai jawatan kuasa ini, antara lain termasuklah pihak Bank Negara Malaysia, pihak PDRM dan juga expert group ataupun kumpulan-kumpulan pakar rujuk yang mempunyai kemahiran bagi memberikan pandangan dan nasihat kepada jawatan kuasa ini tentang langkah-langkah yang boleh diambil. Yang pastinya jawatan kuasa ini bukan hanya merupakan satu jawatan kuasa, tapi ianya merupakan satu pasukan yang akan mengambil tindakan-tindakan setelah perakuan-perakuan diangkat ke Jemaah Menteri pada setiap kali mesyuarat kita disempurnakan. Dalam mesyuarat ini, sebagai satu perkara yang sedang kita anggap sebagai mendesak dan perlu disegerakan, kita telah membuat tinjauan terhadap isu subsidi ayam dan telur yang baru saja beberapa pengumuman telah dibuat oleh MAFI dan juga oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri. Kita ingin membuat penegasan sekali lagi bahawasanya kerajaan sangat memahami kalau sekiranya harga ayam diapungkan, tinjauan menunjukkan harga ayam boleh meningkat sampai RM11 satu kilogram. Tinjauan pada harga ayam di negara-negara sekitar mengukuhkan lagi tanggapan tersebut. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Jemaah Menteri telah membuat ketetapan bahawasanya itu kita tidak akan biarkan berlaku bagi pengguna-pengguna keluarga Malaysia dalam negara kita. Lalu kerajaan telah membuat ketetapan yang tegas
seperti mana yang telah diumumkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri, iaitu harga ayam tetap dikawal pada harga RM9.40. Kerajaan sanggup terus mengeluarkan perbelanjaan bagi mengawal harga ayam dan juga telur dengan perbelanjaan lebih daripada 300 juta, 330 juta begitu, dan bagi memastikan semua pihak dalam industri ayam diberikan perhatian yang sewajarnya. Jawatankuasa berharap tidak harus ada lagi pemberitaan separa benar ataupun pemberitaan yang tidak tepat yang mungkin menimbulkan keresahan orang ramai. Jawatankuasa ini telah mendapatkan laporan tentang kedudukan bekalan ayam. Kita tahu selain daripada intervensi harga dan menetapkan harga ceiling, kita perlu juga memberikan perhatian terhadap bekalan ayam dalam negara yang mencukupi. Data-data yang telah diberikan kepada Kementerian Pertanian oleh pengeluar-pengeluar ayam membolehkan kerajaan memberi jaminan bekalan ayam adalah dalam keadaan lebih daripada mencukupi. Proses-proses untuk memberikan subsidi di peringkat-peringkat yang telah ditentukan telah pun dipermudahkan, dan kita harap mulai besok bekalan ayam dalam negara akan dapat disampaikan kepada rakyat dalam bentuk dan cara seperti mana yang telah kerajaan putuskan. Penguatkuasaan akan dipertingkatkan, dan saya ingin memberikan peringatan. Malah tadi kita telah memberikan isyarat kepada pihak penguatkuasa bahawasanya penguatkuasaan mestilah dilaksanakan dengan tegas, kerana kemungkinan ramai yang tidak mungkin terlupa bahawasanya di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011, denda-denda tertentu boleh dikenakan serta juga kompaun boleh dikenakan bagi mereka-mereka yang melanggar hak-hak harga barang-barang kawalan yang telah ditentukan. Sebagai contoh, bagi kesalahan menjual melebihi harga maksimum yang ditetapkan, peniaga boleh dikenakan denda maksimum RM100,000 atau penjara 3 tahun atau kedua-duanya sekali, ataupun kompaun sehingga RM50,000. Sementara bagi syarikat pula boleh didenda sehingga RM500,000 atau kompaun RM250,000. Itu sebagai contoh provision yang sedia ada dalam undang-undang ataupun Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan. Pasukan petugas ingin memohon kerjasama daripada orang ramai bahawasanya soal kawalan harga, soal inflasi itu bukan ada satu solution hanya yang boleh dilakukan oleh pihak berkuasa. Ia memerlukan kerjasama semua pihak agar tidak ada pencatutan, agar tidak ada usaha menyembunyikan barangan, agar kita dapat kurangkan ketirisan daripada barang-barang yang kita subsidi untuk rakyat tapi sampai ke tangan pihak yang lain. Jawatankuasa ini akan membuat susulan untuk memperkasakan tindakan-tindakan penguatkuasaan dan tindakan-tindakan untuk mengurangkan atau menghapuskan ketirisan. Jawatankuasa telah berbincang tentang jalur yang dilalui dalam satu-satu proses memberikan subsidi, baik bagi harga minyak ataupun harga ayam, dan proses ini akan diperincikan dan akan diperkemaskan supaya pelaksanaan program subsidi ini dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan dan tidak menimbulkan kenaikan harga kerana semata-mata adanya pihak yang tidak mengikuti peraturan dan undang-undang yang sedia ada. Mengenai minyak masak juga, satu update telah diberikan kepada pasukan bertindak ataupun pasukan khas inflasi, dan kita juga berpuas hati dengan apa yang telah diumumkan sebelum pada ini, yakni kita ingin membuat penegasan sekali lagi bahawasanya walaupun kos berlipat ganda perlu ditanggung oleh kerajaan akibat kenaikan harga
minyak sawit. Tetapi kerajaan telah membuat ketetapan untuk mengekalkan dan meneruskan dasar memberikan subsidi, membayar subsidi bagi sejumlah 60,000 metrik tan minyak sebulan, yakni keperluan kira-kira 50,000 berdasarkan pada bancian, tetapi kerajaan mengadakan 10,000 ekstra daripada unjuran keperluan, menjadikan 60,000 metrik tan sebulan dibayar subsidi oleh kerajaan. Pada tahun lalu, berdasarkan pada harga minyak sawit pada tahun lalu, kerajaan mensubsidikan sejumlah kira-kira 2.2 bilion. Dengan dasar kerajaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk mengekalkan memberikan subsidi bagi harga minyak, kerajaan menanggung perbelanjaan subsidi sebanyak 4 bilion. Daripada 2.2 bilion pada tahun lalu, pada tahun ini dijangkakan 4 bilion untuk mengekalkan dasar memberikan minyak masak bersubsidi sebanyak 60,000 metrik tan yang mulai daripada bulan Ogos hanya diperolehi dalam bentuk ataupun dalam kampin-kampin plastik. Semua minyak masak bersubsidi akan dikeluarkan dalam bentuk kampin plastik dengan berat 1 kg yang akan terus dipantau oleh KPDN AGP berdasarkan peraturan undang-undang dan penguatkuasaan yang ada. Untuk pengedaran minyak masak ini juga kita faham ia melibatkan pengelang, kemudian dia turun kepada pembungkus ataupun packers, kemudian ianya sampai kepada peruncit. Kita akan menyemak ketiga-tiga tier ini untuk mengenal pasti sekiranya terus berlaku ketirisan, termasuk juga tindakan-tindakan yang membawa ataupun menyelundup produk ini keluar daripada negara kita. Tindakan-tindakan ini akan dimaklumkan dalam perbincangan-perbincangan yang akan datang. Cuma sekali lagi saya katakan, kita memerlukan kerjasama semua pihak untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan negara, kerana jumlah subsidi ini adalah daripada wang rakyat, wang negara sejumlah yang besar, maka kebocoran tidak harus berlaku. Orang ramai diminta memberikan maklumat sekiranya ada perlanggaran-perlanggaran kepada apa yang saya maksudkan tadi, termasuklah minyak-minyak subsidi yang disalahgunakan. Saya nak ambil satu contoh. Semalam terdapat satu iklan di platform jualan atas talian yang tertentu yang membuat tawaran 5 kampit minyak masak 1 kg ditawarkan dengan harga RM27 dan diiklankan secara terbuka, sedangkan 5 kampit minyak dalam kampit plastik yang bersubsidi barulah harganya mungkin RM12.50, tapi ditawarkan secara terbuka. Bermakna minyak yang disubsidi yang tidak sepatutnya diniagakan semula telah disalahgunakan. Saya telah mengarahkan pihak NCMC mengambil tindakan di bawah undang-undang sedia ada. Mungkin ada banyak lagi contoh-contoh yang kita boleh tunjukkan tentang minyak bersubsidi yang dimaksudkan hanya untuk kegunaan domestik, kerana kerajaan sedar jumlah subsidinya adalah agak besar. Di pasaran RM9 1 kilogram, dijual dengan hanya RM2.50, subsidinya lebih daripada RM6 tiap-tiap satu kampung. Maka temptation untuk memperdagangkan perkara itu bagi keuntungan
memang ada, tetapi saya sekali lagi menyeru peniaga-peniaga, penjual-penjual tidak menyalahgunakan ihsan yang telah diputuskan oleh kerajaan bagi membantu meringankan bebanan, terutama sekali golongan berpendapatan rendah, B40 dan sebagainya. Jadi itu saja perkara yang ingin saya maklumkan. Sebagai rumusannya, saya ingin menyatakan sekali lagi, pembentukan pasukan ini pertama adalah untuk mengukuhkan jalinan kerjasama pelbagai agensi, dan dia akan diperkembangkan mengikut keperluan. Yang kedua, jawatankuasa ini akan menekankan kepada aspek penguatkuasaan dan tindakan-tindakan yang akan diambil daripada semasa ke semasa secara berterusan. Dan yang ketiganya, saya ingin memberi penekanan sekali lagi, kerajaan telah mengambil satu keputusan yang berat, di mana jumlah subsidi yang sudah pun melebihi 70 bilion dikekalkan demi memastikan keluarga Malaysia, terutamanya golongan berpendapatan rendah, tidak terlalu terkesan dengan impak kenaikan harga barangan. Saya faham bila menyebut soal inflasi, bukan saja soal ayam, bukan saja soal minyak ataupun telur, kita juga akan mula memberikan perhatian kepada semua barangan dan perkhidmatan lain yang boleh menyumbang ke arah peningkatan inflasi, dan kita memberi jaminan kita akan terus melaksanakan pendekatan secara proaktif, mengawal dan mengekalkan negara berada pada kadar inflasi yang boleh diurus dan tidak mengalami inflasi yang tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan? Ada, Tan Sri. Yang pasal jualan dalam talian tu, yang minyak masak polybag 1 kg tu. Ya. So selain arahan MCMC ambil tindakan, apa lagi tindakan yang KPDNCP yang juga akan membuat susulan. Yang pentingnya tindakan tegas akan diambil bagi sesiapa saja yang melanggar akta sedia ada. Dan saya ingin menyuruh orang ramai, tolong berhentikan, tolong berikan kerjasama pada kerajaan memberhentikan perbuatan yang menyalahi undang-undang dan merugikan rakyat kita sendiri. Kita tahu rakyat susah, tekanan harga barang naik daripada segenap penjuru. Tindakan yang sengaja menaikkan harga ada satu kezaliman kepada rakyat. Sedangkan kerajaan berlepas pulas berbelanja sampai 70 bilion nak menjaga rakyat, tapi peniaga-peniaga kerana nak cari untung sanggup lakukan perkara itu. Jadi kita percaya mulai sekarang, saya yakin peniaga-peniaga yang mendengar mesej ini akan memberikan kerjasama untuk memastikan barangan yang disubsidi tidak disalahgunakan. Ada yang berpendapat ada kewujudan kartel ataupun orang tengah yang telah menyebabkan kenaikan harga. So adakah isu ini turut dibincang dalam pasukan Bersyarat Pasukan Khas hari ini? Ada dibincangkan tadi. Kita juga mengenal pasti dalam sistem pengeluaran ayam ataupun telur ataupun minyak dan lain-lain, tendensinya kalau tidak dikawal akan terwujud kartel untuk memastikan mereka mempunyai satu bisnes model yang dapat memaksimalkan keuntungan. Seperti saya kata tadi, setiap proses itu sekarang akan diteliti di setiap step, dan kita akan kenal pasti di manakah agaknya yang kartel ini dapat mengambil tindakan-tindakan di luar daripada kerangka undang-undang sedia ada, dan tindakan akan diambil. Tan Sri, yang usaha jihad ni untuk bantras orang tengah, memang kita tahu kerajaan telah perkenalkan sejak dulu lagi. So mungkin Tan Sri ada tak contoh-contoh usaha atau tindakan kerajaan yang memerangi orang tengah dalam mengawal harga demi kepentingan rakyat Malaysia? Kita tahu sistem orang tengah memang wujud sekian lama dalam sistem
dalam negara kita, dan kita tidaklah menyatakan sebagai itu satu perkara yang salah, tetapi ianya salah apabila mereka mula membuat keuntungan secara melampau, cutthroat kata orang, ya. Jadi kita perlu mengkaji keadaan itu. Sebagai contoh, ayam dikeluarkan oleh peladang. Peladang menjual ayam secara pukar kepada pengedar-pengedar. Mereka adalah orang tengah. Mereka tidak menternak ayam. Dan mereka ini pengedar menjual kepada peruncit. Kajian menunjukkan profit margin kepada pengedar lebih besar daripada profit margin yang diperoleh oleh peruncit atau oleh peladang itu sendiri. Maka keadaan itu perlulah diteliti, kerana itu yang menyebabkan kos yang terakhir adalah begitu tinggi sekali. Dan kalau sekiranya mereka yang melakukan trading, orang tengah ni dalam istilah yang lain mungkin traders lah, ya, sebenarnya tidak mengapa, tetapi mengambil keuntungan yang berlebihan dan mengambil kesempatan dalam suasana kesempitan yang bebannya ditanggung oleh pengguna, itu tidak boleh dibiarkan begitu saja. Satu lagi contoh, kenapa bekalan ayam apabila walaupun AP telah ditiadakan tak dapat masuk dengan jumlah yang besar, kerana pengeluar tidak dapat mengeluarkan kerana ada sekatan-sekatan yang tertentu. Jadi kita kena pasti dulu satu persatu, dan kita akan perbaiki dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang mengekalkan industri, kita mengekalkan pihak-pihak yang sedang melakukan perniagaan, tetapi mestilah dalam bentuk yang terkawal. Kita tak boleh, orang kata, menggunakan pendekatan survival of the fittest ataupun free for all situation. Kena ada intervensi tertentu yang dilakukan oleh kerajaan demi menjaga kepentingan pengguna-pengguna di peringkat bawah. Kita tak boleh biarkan market forces begitu saja, melainkan membuat intervensi yang tertentu. Bagaimana dengan bekalan minyak masak yang dalam bentuk paket yang bersubsidi ni? Ada sebab ada runtutan dari orang ramai, bekalannya sukar untuk didapati. Itu juga dibincangkan tadi, ya. Yang Berhormat Menteri telah pun memberikan jaminan beberapa tindakan akan dilakukan bagi memastikan bekalan yang cukup. Soal bekalan ini kita sedang membuat penelitian secara lebih terperinci, ya. Kita kata tadi bekalan banyak tapi mungkin berlaku ketirisan. Tapi ketidakcukupan sementara ini berkemungkinan kerana beberapa sebab. Satu daripadanya kerana tersebar berita-berita tak benar yang menyatakan subsidi minyak diberhentikan mulai 1 Julai, tiada lagi subsidi. Maka mungkin ada pihak yang rasa bimbang, mereka membeli secara lebih, menyebabkan bekalan terjejas. Itu sedang dikaji. Tapi kita ada langkah-langkah tertentu yang dibincangkan tadi, tak perlu saya sebut di sini, tetapi soal ketidakcukupan itu kita ada kaedah-kaedah tertentu untuk kita perbaiki dalam masa terdekat. Yang pastinya jumlah yang kita subsidikan setiap bulan 60,000 itu sepatutnya lebih daripada mencukupi, kecuali kerana ada perkara-perkara tertentu yang berlaku yang perlu kita uruskan dengan lebih baik lagi. Tan Sri, sebelum ni kita ada Majlis Tindakan Sehari Hidup NAKOL, kita juga ada Majlis Pemilihan Negara, dan kemudian kita diwujudkan satu lagi jihad inflasi. Tidakkah itu semua redundant ataupun sebenarnya tugasnya dalam berlainan dan juga objektifnya juga berlainan? Sebenarnya tidak timbul masalah. Kita juga bincang perkara itu tadi, ya. Jawatan kuasa teknikal tentang apa tu kos sehari hidup dan sebagainya, ada yang kita akan gabungkan, ya. Yang pentingnya daripada pelaporan kita ini, kita ada jawatan kuasa peringkat nasional, cost of living yang dipusi oleh Amat Berhormat Perdana Menteri NAKOL, dan telah tentu kita ada mesyuarat mingguan kabinet yang setiap hari Rabu memang bincangkan masalah harga yang dihadapi oleh rakyat. Jadi hasil daripada mesyuarat ini akan terus dibawa kepada Jemaah Menteri. Okey. Alright, terima kasih banyak.